Salam sejahtera, anda bersama saya Nailah Huda dalam cerita jam ini dan kita mulakan cerita dengan berita yang baru saja kami terima berhubung peralihan fasa dan kelonggaran SOP. Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 hari ini bersetuju untuk peralihan fasa PPN bagi negeri-negeri berikut bermula 25 Oktober 2021. Johor dan Terengganu beralih dari fasa 3 ke fasa 4. Dan berhubung pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi golongan remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun telah bermula secara rasmi pada 20 September 2021. Setakat 21 Oktober 2021, kadar vaksinasi dos pertama bagi golongan remaja telah mencapai 80.2% atau bersamaan dengan 2.5 juta individu. Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 hari ini telah bersetuju agar kemudahan vaksinasi lengkap untuk golongan dewasa ketika ini turut diperluaskan kepada golongan remaja yang telah divaksin lengkap. Ini bermakna syarat vaksinasi lengkap bagi remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun akan dinyatakan dalam semua SOP. Bagaimanapun, ia tidak akan dilaksanakan serta-merta. Pihak kerajaan akan selaraskan kemudahan-kemudahan berkaitan dan memberi golongan remaja a grace period selama 3 minggu atau sehingga pertengahan bulan November. Tempoh ini katanya adalah bagi memastikan kira-kira 80% remaja yang telah menerima dos pertama ketika ini selesai divaksin lengkap. Dan Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 hari ini turut bersetuju dengan cadangan SOP yang dibentangkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK berhubung gelembung pelancongan antarabangsa inbound bagi projek rintis Pulau Langkawi. Sehubungan itu, bagi pelancong antarabangsa yang berhasrat memanfaatkan gelembung pelancongan antarabangsa ini perlulah memenuhi syarat dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Bagi SOP kemasukan pekerja asing ke Malaysia untuk sektor perladangan, Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 hari ini telah bersetuju dengan cadangan SOP kemasukan pekerja asing ke Malaysia, khususnya bagi memenuhi keperluan sektor perladangan seperti yang dibentangkan oleh Kementerian Sumber Manusia. SOP ini menurut kenyataan itu akan dikuatkuasakan kepada semua sektor yang ditetapkan dan diluluskan secara case by case basis mengikut setiap kes oleh Jawatan Kuasa Pekerja Asing yang dipengerusikan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia. Perincian lanjut berhubung dengan kelonggaran SOP dan peralihan fasa ini akan kami bawakan dalam berita-berita berikutnya dan juga di astroawani.com. Tetapi itu berhubung dengan kelonggaran SOP dan ini mungkin juga berkait kerana kita ingin memberikan sedikit tumpuan kepada spekulasi pilihan raya negeri Sarawak yang semakin hangat. Kita melihat ketika jentera politik membuat persediaan menjelang pilihan raya negeri Melaka, kita juga dengar desas-desus terutamanya pada minggu ini bermula pada Rabu lepas, negeri Sarawak mungkin akan turut membubarkan dunia bagi memberi laluan kepada PRN Sarawak ke-12. Semalam kita ada melihat Ketua Menteri Sarawak, Abang Jo, ada memberi bayangan bahawa tarikh keramat itu semakin hampir. Pada masa yang sama, pada Rabu kami juga ada membawakan laporan menurut sumber yang rapat dengan Gabungan Parti Sarawak GPS, Sekretariat Pilihan Raya GPS sudah meminta calon untuk mengemukakan maklumat terkini kepada ibu pejabat parti. Malah, kata Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, PRN Sarawak katanya akan diadakan dalam masa terdekat. Jadi ini menambahkan lagi kepada spekulasi yang sudah pun hangat. Tetapi kalau kita nak lihat juga pada masa yang sama, laporan yang kami bawakan juga hari ini berhubung dengan status pilihan raya bawah proklamasi darurat. Ini pula kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa sebentar tadi, ada katanya keputusan PRN Sarawak ini sebenarnya terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong kerana Sarawak masih lagi berada bawah proklamasi darurat. Jadi ini antara persoalan yang timbul ketika ini, bagaimana untuk kita melihat persiapan jelang PRN ataupun kemungkinan adanya PRN ini supaya kita tidak melihat lagi kesilapan yang sama berulang daripada PRN Sabah sebelum ini. Ini antara persoalan yang akan saya bincangkan dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Dr. Nadra Wina Isnin, pensyarah kanan sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM Sarawak yang bersedia bersama saya menerusi Google Meet. Terima kasih Dr. Nadra Wina bersama saya menceritakan tentang spekulasi yang semakin hangat berhubung dengan PRN Sarawak ini. Kita nak mulakan dahulu dengan status pilihan raya bawah tempoh darurat. Seperti yang saya katakan tadi, Tan Sri Anwar Musa sudah pun menyatakan keputusan itu terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi ada yang pula mungkin ada pandangan yang berbeza. Pandangan doktor pula bagaimana? Okey, suspend juga sebenarnya sebab tak ada ribut, tak ada taufan. Cumanya I think dalam minggu ni ada kabar angin katakan PRN Sarawak ke-12 bertiup kencang.
dan saya juga lihat ada petanda-petanda awal. Contohnya macam akan ada satu sidang bakal diadakan dalam sidang media khas, tapi kita masih tenanti-nanti. Ya, selain daripada itu adalah besok saya dimaklumkan tentang lawatan Perdana Menteri, ya, lawatan sulung beliau diadakan di Kuching, iaitu dekat BCCK kalau tak silap saya. Jadi adakah dengan datangnya Perdana Menteri lawatan sulung ke Sarawak akan adakah sidang media tersebut, ya? Dan juga saya perhatikan di dalam kumpulan WhatsApp, juga di dalam media sosial teradanya gambar-gambar yang melibatkan taklimat untuk petugas-petugas ini. Jadi mungkin dari situ antara petanda yang pada saya agak kuatlah untuk mengukuhkan spekulasi kemungkinan akan berlakunya pembubaran yang berkenaan. Tapi doktor, kita lihat perdebatan hangat berhubung dengan status darurat ketika ini yang kita tahu masih lagi berkuat kuasa sehingga Februari depan. Jadi bagaimana dengan melaksanakan pilihan raya negeri ketika darurat masih berkuat kuasa? Pandangan doktor bagaimana? Okey, maknanya kata putus khas datang daripada Yang di-Pertuan Agong kita, ya, berdasarkan kepada suasana sekarang ini, iaitu kita sudah berubah daripada pandemik ke endemik, ya. Maknanya kalau dalam keadaan yang selamat, pada saya kita sudah lama menunggu dari segi proklamasi darurat ini to be uplifted. Tapi ia juga bergantung, yang saya kata tadi, bergantung kepada suasana yang ada sekarang. Perubahan yang positif, maknanya dari segi kes COVID itu berkurangan, sebab kita tidak mahu ia menjadi satu faktor kepada masalah untuk menjalankan proses demokrasi. Lagi satu, kita perlu lihat bahawa tarikh matang Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah pada 6 Jun pada tahun ini. Namun disebabkan keadaan darurat ini, proklamasi darurat, maka ia ditangguhkan. Dan kalau kalau kita kira daripada tempoh sekiranya uplifting of proklamasi darurat, maka Sarawak diharapkan, kita sebagai rakyat Sarawak bersedia untuk mengharungi election yang ke-12 nanti. Jadi pandangan doktor, situasi sekarang sudah pun cukup selamat untuk mengadakan pilihan raya negeri Sarawak. Tapi mungkin sama ada situasi itu selamat atau tidak, kita masih lagi perlu bersiap sedia mendepani apa-apa sahaja senario, whatever yang berlaku. Seperti mana yang kita tidak menjangkakan selepas pilihan raya negeri Sabah, kita tak nak melihat kesilapan yang sama berulang. Apa persiapan yang perlu ada kali ini untuk memastikan kita tidak melihat kesilapan yang sama itu? Okey, kita telah dilatihkan dengan SOP, ya, sejak Mac tahun lepas. Maknanya dari segi latihan SOP itu contohnya memakai mask, social distancing, tidak keluar keluar sembarangan. Maksudnya kita keluar tu ada tujuan. So dalam hal ini kita telah dipraktiskan sedemikian rupa tempoh 1 tahun lebih macam itu, boleh memberikan kita satu disiplin yang baik. Dan saya juga perhatikan contohnya, ya, dine in di Kuching ni, saya perhatikan tak adalah sampai penuh satu tempat, dan urusan niaga contohnya online melalui runner dan sebagainya masih berjalan. Makanya kita masih berhati-hati walaupun kita dalam dah fasa endemik, tetapi kita masih harus berhati-hatilah dalam hal ini. Doktor, itu dari segi SOP, tapi saya nak bincangkan juga cabaran dari sudut politik. Apa mungkin kelainan ataupun landscape politik yang perlu menjadi perhatian parti politik yang ingin bertanding pada kali ini? Apa landscape yang perlu diambil kira, faktor-faktor politik yang menjadikannya mungkin sedikit mencabar kali ini? Pandangan doktor? Mungkin dari satu sudut, contohnya misalnya, ya, berkempen itu mungkin parti-parti yang bertanding menggunakan sebaik-baiknya media sosial, right? Dari segi pertemuan face to face itu
saya masih risau dari segi Delta variant. Sekarang ni saya dengar ada varian baru dikurangkan. Dari segi perhimpunan beramai-ramai itu telah disediakan satu SOP Contohnya jumlah orang yang perlu ada pada ketika itu adalah perlu ditengoklah mana jumlah yang hadir itu, dan ini melibat pada saya kesejahteraan keselamatan rakyat. Kita boleh bercakap tentang pelbagai isu, tetapi I think end of the day is kita selalu pentingkan tentang tentang rakyat yang mengharungi apa juga rintangan ataupun dari segi macam pandemik yang berlaku inilah. Dan kalau boleh memandang tadi saya sebut pasal social media, gunakanlah gadget yang ada seboleh mungkin, sebab kita dah lebih kepada IT sekarang, supaya ia boleh ruang lingkup dia lebih luas dapat dicapai, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Dari segi isu, I think the immediate issue ialah tentang impak daripada MCO, PKP, PKPD ataupun restriction yang terpaksa kita lalui, polisi yang melibatkan PKP itu. Sebab itu yang segera, sebab yang saya risau ialah masalah ekonomi yang begitu menyebabkan sehingga ialah orang hilang pekerjaan Benda ni kita harungi last year, tahun lepas, tapi impaknya masih. Tetapi saya lihat berdasarkan pemerhatian saya, rakyat kita ni Sarawak kan di mana-mana kan mereka berkobar-kobar untuk meneruskan perjuangan untuk hidup. Walaupun saya bagi contoh paling jelas walaupun sebagai seorang runner yang menghantar makanan daripada satu destinasi ke satu destinasi, upahnya cuma RM3 atau upah RM5. Tapi bayangkan kalau sehari dia boleh dapat 10 tempat destinasi, jadinya RM50 sahaja. Tetapi apakah ia cukup untuk memberi makan anak-anak itu dan keluarganya? I think that is the immediate thing that they have to take into consideration. Dr. Nadrowina menekankan pentingan SOP dan juga mengadakan kempen secara virtual. Itu mungkin norma baharu yang patut dipraktikkan menjelang PRN Sarawak, yang masih menjadi tanda tanya. Kita tak tahu lagi apa statusnya, tetapi kita perlu mengambil kira kemungkinan PRN Sarawak diadakan dalam masa terdekat dan kemungkinan tempoh berkempen itu diadakan secara serentak atau bertembung dengan PRN Melaka pada masa yang sama. Kalau kita mengambil kira kemungkinan ini, kita nak melihat kepada kapasiti Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memantau, menguatkuasakan sebarang SOP yang mereka akan tetapkan untuk pilihan raya dalam norma baharu ini. Bagaimana doktor melihat kapasiti yang SPR ada dan juga masa yang mereka ada agak lama sejak PRN Sabah untuk mereka menambah baik sebarang garis panduan dan SOP untuk ditetapkan, kapasiti mereka untuk kemungkinan dua pilihan raya diadakan secara serentak ataupun mungkin tidak serentak pun, kapasiti untuk memantau dalam norma baharu ini? Tugas SPR adalah untuk melaksanakan cadangan ataupun keputusan yang telah ditetapkan. Cumanya perlu ada kolaborasi antara kemungkinan jentera pilihan raya dengan pihak SPR. Sebab mereka ni pada saya on standby basis. Bila ada je keputusan, maka ia perlu bergerak. Jadi terpaksalah mereka akur dengan apa juga keputusan yang bakal diberikan atau yang bakal diadakan. Dan saya percaya kapasiti mereka cukup untuk mengharungi kedua-dua pilihan raya sekiranya diadakan, sama ada di Melaka ataupun di Sarawak. Baik, itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Dr. Nadrowina Isnin, Pensyarah Kanan Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sarawak, mengulas sedikit mengenai status PRN Sarawak yang menjadi desas-desus baru-baru ini tetapi masih lagi menjadi persoalan, masih lagi tidak tahu statusnya, tapi kita akan terus ikuti perkembangannya sekiranya ada sebarang perkembangan, dan kita akan berjarak seketika kembali selepas ini dalam cerita.